Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar kita orang Tek? Bertemu dengan Bang Haji sekali lagi dalam rancangan Saturday Chat on Saturday Live Fever. So pada minggu itu kita ada menampilkan seorang coach ataupun trainer yang biasa bersama dengan para usahawan belia kita di negeri Sarawak tu. So hari itu topik kita adalah producing youthful entrepreneurs in Sarawak. Jadi kita membincangkan topik tentang para usahawan belia yang ada di negeri Sarawak. Jadi kita bersama dengan seorang coach yang sentiasa terlibat secara aktif dalam membantu para usahawan belia kita. Jadi hari itu kita bersama dengan coach Wan Najib bin Wan Hamdan. Apa khabar coach? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah sihat. So itu memang kita semangat sebab apa dengar topik tu lah. Ya. Ah, So terima kasih kepada kita coach kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami Wan dalam Saturday Chat. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari itu kita nak menyentuh tentang topik belia dalam bidang keusahawanan di negeri Sarawak coach. Jadi kita pun dah lama terlibat dalam bidang tu coach. Alhamdulillah. Kita terlibat lebih bidang tu lebih dalam sebenarnya dah lama daripada kita as a certified trainer lah. So since 2013 no 2005 lagi kita memang dah involved sebab kita memang ada beberapa program-program yang sebelum tu. Alright. Tapi kita as a certified memang 2018 lah. Alhamdulillah. So kita sebenarnya atas sebab galakan kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang memang madah sebab apa yang madah apa? Kita si ambil tanggungjawab untuk bantu lokal. Siapa lagi nak bantu? Alright. So yang kita pegang lah. Alright. Okay. So jangan lupa kita orang follow kami orang di Saturday Live Fever. Kita tu live di dua platform, YouTube dan Facebook page. So jangan lupa kita orang tolong Bang Haji share kita pun live pada hari itu dan jangan lupa tinggalkan komen dan mungkin ada soalan ataupun ada apa-apa komen yang kita orang nak tinggalkan, jangan lupa tinggalkan soalan ataupun komen kita orang di ruangan chat dan sekiranya ada apa-apa yang kita nak tahu, kita boleh kembali address kita orang pun persoalan kemudian. Dan jangan lupa juga di YouTube channel minta tolong kita orang subscribe dan tekan butang loceng supaya di masa yang akan datang kita mesti terlepas video-video yang terbaru daripada Saturday Live Fever. So kita ada macam-macam segmen ataupun show yang kita polah di Saturday Live Fever. Okey, kita nak berehat sekejap coach. Lepas tu kita terus bersama dengan coach untuk cerita lebih lanjut lagi tentang usahawan belia di negeri Sarawak. So jangan pergi mana-mana, polah air, polah apa lo, cari makanan atau apa ke. Lepas saya kembali bersama kami dua dalam Saturday Chat. Kembali bersama kami Bang Haji dan jemputan kita pada hari itu Coach Wan Najib dalam Saturday Chat. Soal itu kita nak membincangkan satu topik berkaitan tentang producing youthful entrepreneurs in Sarawak. Jadi kita nak bersama dengan Coach Wan Najib. Okey Coach, minta kita memperkenalkan diri dulu Coach. Silakan. Okey. First thing first, thank you Bang Haji Sama-sama. kerana jumpa kami untuk sesi kali itu. So kami pun adalah Wan Najib bin Hamdan ataupun orang panggil kami sebagai branding Coach Wan lah. So alhamdulillah kami adalah certified master trainer untuk program e-usahawan MDEC. MDEC adalah Malaysia Digital Economy Corporation. Right. Dan kemudian kita pun adalah appointed coach untuk program PEDAS. PEDAS adalah perkhidmatan e-dagang setempat pun di bawah MDEC juga. Dan alhamdulillah kita pun bersama dengan banyak agensi-agensi yang lain sebab kita lebih suka kepada cross platform lah, cross platform agencies. So maksudnya kita ada agensi Mara, agensi Pharma, agensi dengan SIDA, JWKS, JKMS dan sebagainya. So apapun ialah tujuannya untuk bantu local entrepreneur lah. Yang paling penting lah. So ya sedikit latar belakang kami dan alhamdulillah kita pun bermula dengan training dalam 2018 dan kita bergiat aktif lah di seluruh Sarawak. Kuching sampai ke Bintulu, sampai ke Mig, sampai ke Kapit pun kita driving. Okey, so seluruh Sarawak ada coach Okey, coach, gini kita melihat pembabitan sidak belia tu dalam bidang usahawan tu sebelum, semasa dan selepas pandemik tu. Okey, apa yang kami tanggal lah dalam kita pun before pandemik tadi kita pun memang katanya memang aktif sebenarnya. Cuma bila dalam katong masuk je katong timing pandemik tadi
Ini adalah satu keterpaksaan. Okey. Maksudnya paksa rela terpaksa juga yang mula kata orang gunakan platform digital tadi. Maksudnya Mhm. gunakan Facebook, gunakan IG, gunakan segala platform tadi, even TikTok pun makin aktif dan Alright. sebagainya. So ya yang kami tangga dia semakin kata orang untuk kata orang usahawan muda, maksudnya ia adalah kata orang satu peluang untuk sedaya sebenarnya waktu ya. Mhm. So masing-masing kata orang nak mencuba dengan kata orang jualan menggunakan platform-platform tadi. Mhm. So alhamdulillah ya yang kami tangga memang agresif lah. Oh. Memang agresif. So orang yang kata memangnya kata satu keadaan yang kata orang perubahan. Sebab apa perubahan? Daripada mungkin seorang yang mungkin kata orang pernah mula bisnes waktu ya, Mhm. tiba-tiba mula bisnes. Oh, So terpaksalah. terpaksa Mhm. sebab apa? Yang mungkin satu memang waktu ya kita ada orang sit dapat kerja. Mhm. Siapa kerja, siapa turun kerja. Mhm. Ini adalah dalam dunia online, digital. So, yang menggunakan platform-platform tadi adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga yang tadi. Okey. Jadi, kata orang tu penghijrahan ataupun, bertukar daripada platform offline ke online, Aha. ini tak melihat, pertukaran untuk di kalangan belia, usahawan belia tu. So, ada cabaran-cabaran yang dihadapi istilahnya? Untuk kita di Sarawak tu memang cabaran lah. Kita memang ada kata orang cabaran si ada. Mhm. Walaupun hebat ni kita pun rasa kita pun dunia teknologi time tu, tapi in term of locality tadi, kita kadang-kadang kita kata orang masih berharap lah dengan Mhm. kita pun kerajaan Sarawak sebab untuk maju Sarawak maju 2030 akan tercapai betul-betul. Sebab apa kita kawasan bila kita pergi kawasan luar bandar, cabarannya sikit lain. Cabarannya memang kata orang sudut, kata orang apa tahu lain dengan tadi lah, lain tadi. Mhm. So kami ada kata orang info lah, ada si Madah yang dalam Sarawak tu aja ada 600 tower nak di kata orang nak didirikan, Mhm. yang dah ada kantor lebih kurang 300. Yang mungkin mana silap minta perbetulkan lah. Oh. So untuk kita di Sarawak tu memang kata orang lain sikit perkara. Mhm. Yang keduanya kata orang kita pun jarak Mhm. antara satu tempat ke satu tempat. So sebenarnya yang untuk Sarawak pun entrepreneur di luar bandar untuk usahawan muda, dia masih ada peluang dan masih mencari kata orang rentak yang bagus Mhm. untuknya terus kata orang hidup bisnesnya tadi. Mhm. Sebenarnya memang dalam satu progres yang bagus sebenarnya lah. Okey. Aha. So, kita melihat progres, terutama sekali yang di luar bandar tu. Macam kita tahu di bandar tu memang saya ada masalah dari segi connectivity, dari Mhm. segi infrastruktur. Nah, Mhm. dan kebanyakan yang di bandar pun dah banyak yang menggunakan platform online. So, Mhm. yang di luar bandar macam ni tak melihat, Coach? Nyempun kata orang masuk kita dia pun nyempun kata orang Dari segi apa nama tu, penggunaan teknologi lah, teknologi. dan macam ni penerimaan sebenarnya terhadap, peralihan daripada offline ke online. Ni saya menyambut baik, Mhm. menyambut baik. Mhm. Cuma ya untuk orang muda memang okey lah, tak masalah. Oh. Kita memang langgan yang pun kata orang sebab penerimaannya zaman tok memang zamannya lah. Zaman Mhm. orang muda-muda betul-betul kata orang even daripada budak kecil pun dah kata orang menggunakan teknologi, gadget dan sebagainya. Mhm. So bagi kami ia nampak satu progres yang bagus. Mhm. Ia nampak kata orang siasat nak belajar dan satu kelebihan untuk orang muda-muda, ini adalah cepat nangkap. Mhm. Cepat nangkap apa perlu pola. Cuma masih perlu kata orang kata orang, penekanan lah. Maksudnya Mhm. usaha dari sudut untuk keusahawanan, dia sedikit berbeza dengan penggunaan biasa. Oh. Nak, mungkin Mhm. kita contoh kita nak beli senang, beli tekan je lah beli nak contohnya. Mhm. Tapi dari sudut kata orang untuknya nak berjual dengan kata sebagai seorang usahawan, yang perlu kaedah yang kata orang lebih menarik lagi. Mhm. Gini menarik kalau orang nak beli. Oh. Gini caranya kaedahnya nak untuk orang tertarik nak beli, ada perasaan nak beli. So Mhm. kita kena attack ya adalah satu perkara yang kena belajar lah. Mhm. Aha. Jadi kata orang tu apabila nak belajar, nak menguasai satu-satu platform ya, perlu kata orang tu masuk kelas, Betul betul betul. perlu kata orang tu belajar lagi Mhm. semula. Nah, Mhm. Betul. platform kita bukan segi aja, ada Hmm. beberapa platform kan. Betul. Jadi kata orang tu gini kita melihat di Sarawak tu lah banyak yang boleh menguasai di kalangan belia tu yang boleh menguasai Mhm. teknologi tu. Untuk belia usaha belia memang banyak yang menguasai. Cuma nyesik kata orang secara kata orang agresif semua sekali dimasuknya. Mhm. Ini akan slow step by step. Mun contohlah pengalaman kami lah Oh. bila kita pergi kawasan luar bandar kan. Oh. Kita pergi mengajar contoh kita pun modul ada memang untuk
modul Facebook, modul Instagram, modul untuk sebelum tu Google My Business, kita ada business profile lah dalam kita pun Google Map. Okey. Ni seed kata orang, seed dapat kata sekaligus terima semua sekaligus. Oh. Ia kata orang kena step by step, masuk Facebook dulu, yang masuk Facebook Okey. dulu. Ada masuk ke Instagram kita, siapa kami tu coach, kami pun lain tu ada limit tu. Okey. Ataupun yang pun handphone slow. Kadang teknologi handphone ya berbeza-beza. Dengar kata orang macam slow handphone ni lah mungkin lah. No? So kita memahami keadaan ni, so kita bagi kami kita kata orang keep on going, mengajar, membantu, mendidik lah. Kita siapa kata orang sekaligus sekali pub terus kelas, sehari, 2 hari, 3 hari terus pandai sih. Sebenarnya kami pun approach, kami lebih suka kepada kata orang long term pun. Long term pun style. Alright. Yang kita boleh bimbing, even habis kelas pun kita kata orang create WhatsApp group. Bantu usahawan yang kata orang still nak bertanya, mesti siapa nak tanya-nya. Nah, kawan-kawan sama si pandai kadang. So nya tanya siapa yang mungkin boleh bimbingnya. So kami lebih suka pada program yang bukan touch and go. Dah lah. Alright. Okey, jadi macam sidak yang belia tu, macam ni kita nangga coach ya. Minat yang terhadap bisnes tu. Dan kata orang tu, adakah benda tu hanya sekadar trend ataupun memang taknya betul-betul berminat untuk involve dalam bidang usahawan? Bagi kami nangga lah. Kita kadang usahawan tu datang sebab trend. Kan? Ada contoh usaha belia contohnya. Ada yang datang trend sebab yang keadaan waktu yang boleh masuk terus. Yang kawan-kawan yang dah start mula bisnes, yang pun gunakan platform yang itu lagi mudahkan. Facebook, Instagram, gunakan TikTok dan sebagainya. Gunakan WhatsApp lagi senang, gunakan hantar katalog saja. Nah, belasan group contohnya. So nya mudah. So sebenarnya ada yang berdasarkan trend, tapi salah kita ikut trend. Bukan salah, tapi kita kena ingat, sini hala tuju kita sebagai seorang usahawan sebenarnya. Sini hala tuju kita. Mungkin kita seorang belia, kita nak kata orang nak ngejar yang cepat, kata orang fast money kita nak. Nak kata kita nak jual tu dapat duit terus, seed juga nyaksikan jadi long term. Yang mau cepat-cepat dapat duit, contoh memanglah kita salahkan kata orang trend, tapi kita sebagai seorang individu ini pun kena tahu apa yang nak pola sebenarnya. Apa hala tuju bisnesnya, apa yang pun visionnya untuk long term tadi, apa yang perlu pola. Bukan sekadar nak duit kini nak jual tu dapat duit, tapi lepas tu siapa nak jaganya pun customer. Ada seed jaga database-nya, ada seed yang pun fikirkan untuk kebaikan untuk pelanggannya. Mu sekadar yang pun nak jual dapat untung, terus jalan caw terus, seed best juga. Tapi yang penting usahawan dia pun, individu belia dia pun banyak perjalanan agak jauh. Jauh lah perjalanannya. Dia mula daripada umur 20 tahun. Kata kita perjalanannya kata orang boleh, kata orang kami belajar dulu lah, kita menanggap kami pun bermula daripada umur 20-an mula bisnes. Kita jatuh bangun ya. Macam kata orang tu apa? Satu proses lah. Satu proses. Tapi mungkin kita kata orang usia dah mungkin bermula 40 plus, 50 plus. Sebab tu komitmen dah banyak. Sama waktu macam orang muda nak jatuh pun boleh bangun balik cepat-cepat. Sebab apa? Ini sudah komitmen. Rumah mungkin belum ada, bini belum ada. Hanya fikir yang pun untuk makan saja. Tapi satu proses pun dia kena ambil tahu apa hala tuju perjalanannya kelak. So kena buat persiapan lah, preparation lah coach. Si dapat kata orang just terjun macam biasa dalam bidangnya. Kadang-kadang miaknya tidak belia tu mungkinnya influence kawan-kawan kan. Ataupun seperti kata kita tadi ya nangga trend kan. Jadinya just kata follow aja. Tapi si memikirkan ataupun si ada mengolah persiapan. Jadi apa je persiapan yang perlu ada coach untuk kata orang nak masuk dalam bidang usahawan tu? Selain ialah kita contoh kita sebut tadi tentang untuk duit kita monetary ya satu kata injection paling kuat sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikirkan apa sebenarnya yang pun hala tuju bisnes tadi untuk persiapan tadi yang fikirkan apabila kata orang nak menyiapkannya untuk long term, dia kena ada motivasi yang inner motivation lah. Maksudnya untuk siapa? Untuk yang pun family kah?
untuk komuniti dalam MIA kah? Kadang-kadang Okey. ada kita anggap ada usahawan yang sebabnya mula bisnes sebab komuniti. Sebab apa? Yang kata orang kesian yang dalam komuniti tadi orang-orang yang kata orang siap ada pendapatan yang tinggi. Okey. Yang cari sesuatu bisnes tadi untuk bantu komuniti. Ada juga. Saya pernah jumpa. Dan kemudian untuk dia bermula dengan Dipun untuk family dulu, work untuk community, dan kemudian dia fikirkan untuknya kata orang untuk long term business yang kata orang untuknya bernetworking. Bernetworking. Ya kata kita ia bukan kata orang macam fikir duit aja, tapi ia berhubungan bernetworking, orang untuk masuk kelab tu, masuk persatuan tu. Nah, untuknya nangga gini yang pun kata orang long term tadi persiapan tadi ni mau ada network yang bagus untuknya ada bisnes yang bagus masa akan datang kelak. So ilmu adalah perkara yang paling penting juga dalam yang pun bisnes. Dia perlu ada kata orang menyiapkan diri pun dengan ilmu, memang wajib lah, yang memang wajib. Dan kemudian selain daripada networking tadi, dia boleh fikirkan untuk cari mentor. Cari orang boleh bimbing. Okey. Kita semua kata orang bisnes yang touch and go. Sejak masuk tu 2-3 tahun masuk bisnes lagi. Okey. Masuk bisnes lagi. So bila nak bina yang pun platform base yang bagus, musiknya dah kata orang platform ataupun apa tahu yang pun tapak bisnes ataupun benda yang boleh dikatakan sebagai yang pun kekuatan tapak base yang bagus tadi. Okey, banyak coach kita nampak banyak orang yang bereksperimentasi. Coba tu, coba ya. Tapi at the end of the day, spend masa mencuba aja. Betul. So macam ni tak melihat situasi seperti kena beri masa dia pun, memang betul beri masa. Sampai umur, biasanya kita ada yang pun tempohnya lah. Biasa umur 20-an sampai umur 30, dia memang biasa memang cuba. Semua nak cubanya. Mencuba. Mencuba 10 tahun je lah. Tapi masuk 30 tahun ke 40 tahun, dia dah start ni kena fikir apa yang perlu ada dalam bisnes ni tadi. Okey. Dengan adanya memang kena ada mentor, dia bukan main try and error je. Dah main try and error lagi, dah 30 tahun ke atas ya. Maksudnya dah tahu apa yang perlu dipola. Betul. Dia dah ada fokus dah, apa niche-nya lah. Betul, niche. Kekuatannya apa. Sampai kata umur 40, dia bukan kata orang dia pun nak ngejar lagi sebenarnya. Dia sebenarnya ada team. Kena ada team, kena ada kata orang support daripada orang sekelilingnya untuk sesama menggerakkan bisnes tadi. Mesti kita dah umur 40 nak sampai 40, kita akan dah start kata orang tenaga macam umur 20-an. Kita kena mengakui hebatnya apa kita pada umur 20-an, umur 40 dah kita dah kena bersedia dah sebenarnya. Slow down. Banyak kan orang slow down pada umur. Tapi semestinya semangat memang kuat. Tapi tenaga asyik sama macam 20-an. Fizikalnya betul. Jadi kita kena fikirkan, kita dah fikir untuk team. Kita develop people, develop orang yang bersama dengan kita. Bukan kita semua nak dikerja kita pun seorang-seorang. Ya kata kita kena fikirkan. Jadi persiapan kena buat umur 20-an, 30-an ya adalah benda berbeza. Umur 20-an memang suka cincai, semua masuk. 30-an bedal je lah, apa-apa bedal aja lah. Pulang turun pagi, pulang tengah malam pun Sedahal. no problem. 2 pagi no problem. Tapi umur dah 30-an dah start fikir. Sampai bila mau macam ni lagi? Kan? Kita kena ada fokus, ada niche yang kita perlu fikirkan lah. Okey. So adalah satu proses lah. Betul. Kata orang nak jadi seorang usahawan tu kena melalui satu proses. Dan mungkin orang melihat kata orang cabaran yang dilalui sebagai seorang usahawan tu coach. Orang melihat pada bila dah berjaya. Tetapi perjalanannya. Betul. So macam ni tak Nangga? Kata orang dari segi belia kita di Sarawak tu adakah agaknya tu memang betul-betul bersedia untuk menghadapi dunia ataupun menyelami dunia usahawan tu? Adakah bersedia untuk dunia? Apa yang kita lihat kira itu lah. Okey. Yang kami Nangga siap kita Nangga kata orang by individu lah. Sebab kita masih beri peluang kepada, memang ada orang dalam kata orang contoh dalam berapa ratus ribu kita Nangga contoh di Sarawak ni pun lah dikatakan dalam kita pembelia 2.8 juta penduduk populasi Sarawak 2.8 juta. So ya
kata orang jumlah belia lebih kurang 1.2 juta. Oh, banyak. 1.2 juta jumlah Mhm. belia Sarawak. Hampir separuh. Betul. Nya lebih kurang 43%. 43%, Okey. no. So kita menanggal kasia memanglah ada yang kata orang macam kita pun ada ngambil kata orang student-student intern, ada yang kata orang yang graduate di program kan. Kita masih bagi peluang sebenarnya. Tapi yang kita kena fikirkan, kita kena groom si daya, groom mindsetnya, persediaan di seorang usahawan. Sebab mun kita dengar kata orang, memang ada yang kata orang macam bila masuk usahawan kejap dia rasa macam si sanggup nak jadi bah. Ni dah usahawan yang kata orang tu atas terus. Memang jadi bah. Semua bermula even career kita pun memang bermula dari bah. Cuma kesanggupan kita untuk menghadapi cabaran tadi, kita kena ada mindset yang kuat lah. Mindset yang betul. Okey, mindset yang Mindset betul yang lah. betul. Ya, Yang paling penting. yang penting lah antara perkara yang kita perlu ada adalah set mindset itu dulu. Selain daripada kata ilmu apa semua lah. Okey, dari segi cabaran lain, Coach, macam biasanya lah dalam kita pun culture kita tu nak kebanyakan parents sebenarnya mau anak-anaknya belajar tinggi-tinggi dan selepas keluar daripada universiti contohnya bekerja. Tetapi bidang keusahawanan itu adalah satu bidang yang kurang mendapat galakan daripada mak bapak. Cuba kita melihat situasi itu pada masa itu. Okey, sebenarnya benda ni dulu memang berlaku lah. Cuma itu yang ke penglibatan orang muda dalam keusahawanan lebih cepat. Lebih cepat. Sebab apa? Sebab apa kita dah platform yang banyak. Okey. Platform digital yang banyak. Bukan hanya bergantung mau ada modal besar, mau ada kabel besar, start business. Okey. Ni macam dulu lagi. Alright. Dulu ialah pemikiran lama dulu. Modal okey. besar, kabel besar, networking lah. Besar, boleh bisnes. Tapi dalam dunia zaman kini tu, sebenarnya ia berbeza sedikit lah. Sedikit berbeza. Sebab kita pun kata orang melalui fasa tadi. Kita anggap, itu orang muda-muda dah boleh start bisnes dengan satu handphone pun boleh. Kan? Dengan satu handphone boleh. Pasal masuk kata orang apps semua tadi, Facebook, IG, TikTok dan sebagainya, dah boleh start bisnes. Tapi gini yang ambil peluang sebenarnya. Gini yang ambil peluang. Dan kemudian ni kena ingat, permulaan bisnes semua kita fikir jualan. Bila kita fikir jualan, tapi kita kena ingat sampai bila kita fikir jualan. Satu peringkat jualan, kita akan satu peringkat lagi kita nak bina kita pun team. So nak bina team. So proses demi proses tadi dia adalah satu perkara penting dalam keusahawanan lah. Jadi dari sudut kata komunikasi, dari sudut untuk dengan orang tua tadi, gini nak beri pemahaman, sebenarnya kita mesti ada komunikasi yang bagus dengan orang tua kita. Komunikasi yang bagus. Sebab apa? Mesti ada komunikasi yang bagus, kita rasa kita bagus bisnes tu, kita rasa bagus. Tapi orang tua zaman sama. Zaman orang tua dia zaman fikir, kau tu saya modal pun nak mula bisnes. Kau nak kau pun kenal si kau dengan orang-orang nak perlu jumpa kau nak mula bisnes tu contohnya. Dia akan berfikirkan ke dia. Tapi sudut orang muda, dia akan senang nak bisnes tu, buka handphone boleh jual terus. Zaman sama. Jadi kita kena ingat, kita kena ada komunikasi dengan orang tua kita. Kita mesti buktikan sini kita pun bisnes selalu tuju tadi. Kita pun selalu tuju bisnes, sini kita mau pergi. Bukan sekadar kita hari tu nak jual, tapi kita mau satu hari kelak kita macam mentor kita tu. Ataupun kita macam seorang kita pun idola, contoh mungkin yang di Sarawak lokal kita fikirkan, yang kita boleh fikir macam kami macam untuk lah kami pun ketong bisnes kelak apa. Contoh kita cerita dengan orang tua kita. So kita kena fikirkan something yang gini kita nak meyakinkan orang tua kita, kita pun prospek bisnes tadi. Okey. Alright, so kita perlu tunjukkan ataupun beri visualization kepada orang tua kita bahawa benda tu ada prospek yang bagus. Betul. Okey, so communication is key Betul. Coach. Alright, okey. Jadi Coach, dari segi support bila kita menyebut tentang support family itu satu.
In terms of government, kita melihat ada banyak peluang ataupun banyak sokongan yang diberikan oleh government. Oh, banyak sebenarnya. Kita anggap cuma kadang-kadang ada orang tertinggal yang berinformasi. Jadi contohnya lah, masa yang kita macam kami pun, kita memang biasa live dengan government agencies contohnya lah. Contohnya mungkin kita anggap yang kita tahu memang contoh yang kita pun geran-geran yang ada, seandainya kita pun bisnes kita baru bermula contohnya, kita boleh pergi SEDC contohnya, Geran Putra. Okey. Dan Putra. Ya, kiranya yang pun yang beli barang lah. Beli barang 5,000 nilai barang untuk kita apply. So, nya akan beli barang untuk kita gunakan untuk bisnes kita lah. Yang pun tujuannya untuk bantu bisnes tadi, tidak perlu keluar modal yang banyak. Tapi bukan beli cash beli RM5,000 nilai barang. Kita kena apply lah. Kita kena tunjukkan kita pun bisnes, kami silap, 6 bulan yang pun operation, dah boleh start apply lah. Okey. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk dapatkan sokongan ataupun Betul. bantuan daripada kerajaan. Betul. Banyak lagi. Terutama sekali untuk golongan belia lah. Betul, Coach, betul. Betul. Dan yang contoh yang kita ada orang muda tu terlepas pandang, yang program agripreneur muda. Okey. Program agripreneur muda, kita boleh pergi mana-mana jabatan agensi kerajaan, contohnya Sidak Pertanian, Sidak Pharma. So, nya ada big grant untuk below 40. So, bergantung dengan kita mula apa tu orang, penanaman cabi kah, kita nak mula apakah, nak mula sambal kah yang berkaitan dengan pengeluaran makanan contohnya. So, kita mesti cuba pergi agak agensi tadi, pertanian, farma, apa lagi yang ada, kita kena cek lah. Kena pergi, kita tanya ada program agripreneur muda yang kami boleh join. Asal umur kita 40 ke bawah je, kita boleh apply. So, maknanya banyak peluang disediakan dan banyak bantuan disediakan oleh kerajaan kita untuk membantu golongan belia tu. Jadi rugi pun saya ambil peluang tu, Coach. Betul. Jadi kata orang tu, itulah peluang dan masa untuk golongan belia tu menjana pendapatan melalui perniagaan. Betul. Okey, Coach, kita nak berehat sekejap, Coach. Lepas tu kita sambung sikit lagi, Coach. Okey, so jangan pergi mana-mana. Jumpa Ahmed Duat lagi selepas tu. Kembali bersama dengan Bang Haji dan Coach Wan Najib dalam rancangan Saturday Chat. So, hari itu kita berbicara tentang topik belia dalam bidang keusahawanan, terutama di negeri Sarawak tu. Jadi, seperti kata oleh Coach tadi, banyak sebenarnya peluang-peluang ataupun bantuan yang disediakan oleh kerajaan kita. Jadi, terpulang pada kita pun belia aja lagi nak ambil peluang, Coach. Betul. Dan dengan adanya kata orang platform-platform online itu, nak mula bisnes ya jauh lebih mudah, Coach. Betul. Zaman kita marik macam ni, Coach. Mungkin cerita sikit, Coach, macam ni zaman kita marik, Coach, nak start bisnes. Macam ni, pun kata orang caranya, cabarannya. Mungkin Coach boleh kongsikan sikit. Yalah, macam kita pun dulu pun kita bermula kata dari ribah lah, semua kita ribah. Kita bukannya anak-anak orang besar-besar lah. So, ialah yang kata orang majoriti orang kedai ya. So, mungkin kita nak mula bisnes dulu, kita memang kita kena fikirkan modal yang besar lah. Modal bisnes tetap ada, cuma besar kecil kejap lah. Ada orang betul besar buka kilang terus. Kita pun si mampu kedai ya. So, kita bermula dari ribah. So, macam kita pun macam kita bermula dulu, kita daftar bisnes. Dulu nak daftar bisnes pun susah. Sebab apa? Kita dulu fikirkan nak mula daftar bisnes mesti ada tempat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan contohnya macam Riaco Resources tu, kita boleh gunakan kemudahan dekat Riaco Resources. Bagi kami satu bantuan lah. Satu kata orang cara kaedah ini nak daftar bisnes tanpa perlu sewa shop loan. Maksudnya kita gunakan tempat yang ada, alamat pendaftaran perniagaan, kita dah boleh gunakan untuk kita mulakan bisnes tadi. Sebelum tunggu besar, sebelum orang umur 40-50 boleh start bisnes, dari ribah lah, mudah-mudahan dah boleh start bisnes dah. Dan banyak peluang-peluang yang ada, tapi yang penting adalah kita put inisiatif. Inisiatif kita. Mungkin kita sedia inisiatif nak belajar, nak kata orang bertanya dengan orang pun malas, buka mulut pun malas. Habislah. Zaman kita pakai, Coach, ni ada social media, Coach.
Betul. Jadi nak mula marketing macam ni coach. Cerita sikit coach. Zaman baik nak mula marketing macam ni je. Bukan kira-kira itu mula marketing semua betul. posting semua. Betul. Hari itu dulu lah kita pun memang terlibat dalam marketing daripada kami graduates lagi. Memang kita pergi daripada Kuching sampai ke Bintulu, Miri semua kita pergilah. Cuma waktu ya kita terpaksa ngadap lah. Kata orang-orang dulu ngadap. Pergi menghadap kita Pergi menghadap lah. Pergi jumpa chief clerk, menghadap. Jumpa klien tu kita menghadap. Mula home party di rumah-rumah kita mula pergi jumpa orang dan sebagainya. Semua cara-cara yang kata orang SMS, sikit SMS berapa sen nak charge. Call berapa minit berapa charge dah. Ya benda-benda yang kata orang kos memang agak tinggi waktu ya. Dan kita terpaksa printing photostat kertas-kertas flyers untuk beri dengan orang. Cuma kerja bank, sempat kerja bank. Kita pergi print photostat banyak-banyak. Waktu kami sempat pula sebagai Easy RHB assistant manager tu ya. So pergi ke tempat parking, gas ke kereta-kereta. Berapa kos kasi dah? Kan? Dah printing je dah berapa dah. Masa tak lagi. Betul. Ialah benda yang berbeza dengan zaman kita tu. Jadi kira itu betapa mudahnya coach tekan button aja di ujung jari aja. Ketik aja. Si berasa. Zaman kita makan seperti kata coach tadi kena pergi face to face. Betul. Pergi kata orang ngetok pintu. Pergi office ke office, rumah ke rumah kerana nak kata orang nak mula marketing. Betul. Pasal travel daripada Kuching sampai ke Limbang betul. Setiap bahagian di singgah. Kan itu si perlu lagi olah benda Cuma ketik aja. Ketik. So mudah. Jadi tu peluang kepada belia kita lah. Mesti pandai ambil peluang untuk rugi nang rugi lah. Zaman kita mari ada nak datuk kah? Dia nak upah kita kosong. Benar rasak tu ya. Tapi yang penting jugalah sebab mungkin kita benda dah ada, kata orang kemudahan dah ada. Tapi jangan kita rasakan kemudahan ada kita ambil santai aja. Mungkin kita benar serius nak mula bisnes, kita kena do something dengan bisnes kita. Kita tahu hala tuju bisnes kita, apa kita pun roadmap tadi. Maksudnya apa perjalanan bisnes kita nak sediakan. Waktu tu keadaan bisnes aku. Tempoh sekian-sekian aku mau macam tu bisnes aku. So kita kena bersedia lah. Kena bersedia sampai ke peringkat apa kita pun persiapan yang kita perlu ada. Bukan sekadar nak nge-post Facebook hari-hari. Satu hari bukan kita nge-post Facebook, kita ada tim kita nge-post Facebook lah. Dan kemudian kita akan satu peringkat lagi, kita ada penguasaan kata orang pemahaman tentang gini jaga duit kita. Ini nak ngembang bisnes kita daripada segi tempat ke dua lagi tempat, ketiga tempat. Benda kena ialah daripada tim seorang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang contohnya. Maksud kita, satu peringkat lah kita fikir bukan nak survive sekadar untuk survive untuk kita pun, tapi kita survive untuk kita pun tim kita. Kita pun manager, kita pun mungkin kita dah ada kita pun production team, kita ada sales team, dah ada orang yang kita perlu beri makan, kata kita lah. So kita nak survive bukan untuk kita pun, tapi kita nak sama-sama survive. So kita ada create kata orang team yang kita kena fikirkan untuk pergi lebih jauh lagi. Yang paling penting. So kita kena grow and develop kita pun business betul. Sampai satu tahap kita perlu berada di sini lagi coach. Betul. Yang dah ada sistem, dah ada apa sampai semua. tingkat kita mau ada automation saja. So penting sebenarnya tu ambil masa, tetapi mustahil untuk dilaksanakan. Okey coach, apa yang kita ingin lihat coach di masa yang akan datang tentang belia dan keusahawanan di negeri Sarawak tu? Apa yang kita ingin nak tangga? Kita pun di Sarawak tu sedikitlah tertinggal dengan keadaan tertinggal di Semenanjung lah. Sebab kita pun di Sarawak tu masih kata orang selesa. Mungkin kajian kita dengan mindset juga, kita dengan Ministry of Youth and Ministry of Youth, Sports and Entrepreneur Development. Kita dengan mindset, dengan program-program mindset haria, antara kajian CM ada, belia Sarawak adalah keadaan selesa. Dan kemudian kata orang ada tolakan untuknya mula bisnes ataupun mula something yang outstanding lah. Ada individu memang ada individu yang cemia, tapi ngisi banyak. Jadi kita kena fikirkan satu hari kelak kita pun di Sarawak dah banyak muka-muka baru yang mula bisnes, yang agresif yang mula bisnes pada usia muda.
dan berjaya pada usia muda. Aha. Harapan kita memang banyak kedai, sebab apa, kita bukan sentiasa muda. Kita mahu apabila kita dah berjaya usia muda, kita boleh bimbing usaha-usaha muda yang lain sama-sama dalam kata orang kejayaan tadi. Yang paling penting, dan kita mahu mendapat Sarawak lebih maju lagi pada masa akan datang dengan adanya kata orang inisiatif orang muda lah. Sebab apa, orang muda tu ideanya banyak. Idea banyak, tapi pelaksanaan tadi perlu support daripada setiap kementerian, setiap agensi. Siklah jadi idea, tinggal idea je. Macam inilah. Alright, okay. So menarik apa yang dikongsikan oleh coach ya. Ini pun harapannya untuk melihat lebih banyak usahawan muda kata orang berjaya dalam bidang keusahawanan tu. InsyaAllah bukan satu perkara yang mustahil. Kita kena sama-sama usahakan untuk mencapai visi tersebut. Okey coach, masa kita pun dah tinggal sikit je lagi tu. Jadi mungkin ada pesanan yang kita nak share dengan kita pun viewers di luar, terutama sekali golongan belia. Silakan. Okey, untuk belia, usahawan muda di luar, kami sarankanlah kita kena kata orang cari mentor, cari orang bimbing kita. Sebab apa, perjalanan kehidupan kita tu bukannya kata orang sentiasa muda. Kita semua try and error, sampai bila mau try and error, sampai bila mau try and error. Kita mau jumpa mentor, jumpa orang berbimbing kita. Kita boleh pergi kepada kami, insya-Allah kita bantu dengan kita pun Coach Wan Academy. Ini kita buat satu pelaksanaan program yang untuk kata orang jangka panjang, dan kita alhamdulillah kita ada satu kerjasama dengan pihak Unimas, insya-Allah pada masa akan datang terdekat tu. Sebab apa, kita memang dah fikirkan bukan kita nak kata orang ajar usahawan aja, tapi mana-mana belia lah. Kita mau satu hari kelak kita pun belia sama-sama naik dan sebagainya. Tapi kena fikirkan untuk persiapan kita pun. Kita kena long term practice, konsisten belajar, top up ilmu dan cari orang yang boleh bimbing kita. Yang paling penting. Okay, right. Okay coach, sila nak follow kita macam ni coach. Sini boleh follow kita. Boleh follow dekat kami pun personal juga, Wan Najib Wan Hamdan, yang satu. Dan kemudian pergi kami pun Coach Wan, dekat kami pun FB page lah, Coach Wan, Coach COACH, lepas ya WAN yang besar. C besar, capital letter, OACH, lepas WAN yang besar. Okay, so boleh follow Coach Wan di social media, dan untuk dapatkan informasi tentang training ataupun kelas-kelas yang berkaitan tentang keusahawanan, jangan lupa kita orang follow Coach Wan. Okey, so Coach, terima kasih banyak-banyak dengan kita kerana sudi meluangkan masa itu kita kelakar tentang belia dalam bidang keusahawanan tu. Menarik sekali, banyak poin yang di-share kita tadi yang bermanfaat lah untuk kita kongsikan bersama dengan orang di luar nun. So terima kasih banyak Coach bersama kita pada hari itu. So jangan lupa kita orang semua follow Bang Haji di Saturday Live Fever. Kita tu live di dua platform, iaitu di YouTube channel dengan di Facebook page. So jangan lupa kita orang di YouTube channel kita orang tekan butang subscribe, dan jangan lupa juga tekan butang locengnya supaya kita orang terlepas video-video yang terbaru daripada Saturday Live Fever. Dan jangan lupa juga kita sebenarnya ada sikit program lagi dalam Saturday Live Fever, Metro City Door to Door. Jadi Bang Haji dengan tim Bang Haji menerjah ke premis-premis perniagaan yang ada di sekitar Metro City. So nantikan video-video kita yang terbaru dalam programnya. So ada banyak tempat kita nak terjah dan kita dah terjah dalam program Metro City Door to Door. Jadi jangan lupa follow kami orang. Dan kita ada sikit lagi Bang Haji Fuad pun kita ada juga setiap hari Selasa dan Khamis di YouTube dan Facebook page juga. So boleh follow kami orang di Bang Haji Fuad. So setakat saja untuk minggu tu, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi jangan lupa jaga diri kita orang, jaga kesihatan supaya kita sama-sama sentiasa sihat walafiat, sentiasa cergas dan kuat untuk terus bekerja, untuk terus berniaga, terutama pada usahawan. InsyaAllah. Okey, so kita jumpa lagi minggu depan dalam rancangan Saturday Kid. So jangan lupa follow kami orang setiap minggu. Okey, setakat saja dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.